Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, aku nak bercakap pasal sebuah filem Netflix. Tajuknya ialah The Trial of Chicago 7. Filem ni dah boleh ditayangkan, dah boleh ditonton di Netflix. Sebenarnya aku tak nak tonton pun filem ni, tapi disebabkan review-review yang positif daripada ahli-ahli komuniti suka filem tu, so aku pun tak ada filem lain aku tak layan, jadi aku pun pilih okey lah, aku try layan lah. Okay, seperti biasalah review aku ni akan mempunyai spoiler. Jadi kalau siapa yang tak tonton lagi The Trial of the Chicago 7 ni, boleh berhenti dulu, pergi layan dulu filem ni, lepas tu baru main tengok review aku, dan kita tengoklah sama ada pendapat atau tak. Ataupun kalau tak mau tonton, ikut lah. Okay, aku nak beritahu review ni ada spoiler alert. Okay, jadi aku akan mulakan review The Trial of Chicago 7 sekarang. Okay, The Trial of Chicago 7 ni ialah sebuah filem bergenre courtroom drama. Courtroom drama ni cerita dia macam mana? Cerita dia kalau dah nama pun courtroom, okay, maksudnya insiden dalam filem ni berlaku di dalam mahkamah. Okay, so kalau siapa yang memang suka genre courtroom drama ni, bolehlah give it a shot. Layan The Trial of Chicago 7 ni, sebab aku rasa kalau hampa layan memang takkan rugilah. If kalau hampa memang peminat cerita courtroom drama. Kalau katakan nak tengok filem yang mungkin ada drama-drama yang outside courtroom, rasanya filem ni tidak akan memenuhi kehendak hampa semualah. Okay, basic ataupun plot asas filem The Trial of Chicago 7 ni, dia berkisar pasal satu perbicaraan lah. Perbicaraan 7 orang yang disabitkan kesalahan disebabkan satu rusuhan. Rusuhan ni rasanya pembantahan sebab nak stopkan orang-orang ataupun remaja-remaja di Amerika ni dihantar ke Vietnam. So dia berkait kepada sejarah Amerika lah. Yang tu kalau kata siapa yang suka yang pasal Vietnam punya history dan based on true story, benda ni memang patut give it a shot dan try layan. Okay, dalam filem ni kita ada antara pelakon-pelakon besar. Kita ada macam Joseph Gordon-Levitt, kita ada Sacha Baron Cohen, banyak lagi lah pelakon-pelakon yang hebat kan. Tapi walaupun kita ada Sacha Baron Cohen dalam filem ni, kita tak akan dapat expect yang filem ni memperlihatkan Sacha Baron Cohen seperti yang dalam Borat lah. Kalau siapa yang nak tengok perangai dia yang gila-gila macam dalam Borat tu, tak ada. Sebab dalam filem ni Sacha Baron Cohen memang berlakon, memang benar-benar menjadi seorang pelakon yang versatile kan. Jadi siapa yang belum pernah tengok macam mana gaya Sacha Baron Cohen dalam watak yang memang luar daripada watak Borat tu, inilah filem dia. Okay, seperti mana aku cakap tadi, filem ni memang 90% lah, 90% macam tu berlaku di dalam courtroom. Cuma insiden yang berlaku yang membawa kepada perbicaraan tu sebenarnya dihuraikan dalam bentuk flashback. Dan kita juga diperlihatkan macam mana usahalah untuk si peguam bela ni untuk bela nasib 7 orang ni. Walaupun mungkin orang-orang Amerika dah tahu kot pasal tragedi ni, tapi kita sebagai seorang yang di luar daripada negara tersebut, yang mungkin tak tahu apa-apa pasal ni, kita akan rasa lebih macam excited lah, what will happen kan, apa yang akan berlaku, apakah nasib 7 orang ni, adakah akan masuk penjara, dihukum atau macam mana. Okey, dia tak apa kesudahan ni, yang tu hampa kena tengok sendirilah. Okey, bagi aku dia punya perbicaraan tu, okey, awal-awal tu aku macam not interested sangat. Dia macam biasa je ni, walaupun ada Joseph Gordon-Levitt, macam ada Sacha Baron Cohen, macam biasa-biasa, macam drama courtroom biasa. Tapi the things get more interesting bila dekat separuh masa yang tengah-tengah tu kan, bila dia dapat berhampai masa berpuluh-puluh hari perbicaraan, kita akan dah tengoklah macam-macam perangai di dalam courtroom ni yang akhirnya membawa kepada pelbagai insiden-insiden unexpected yang berlaku di dalam courtroom. Benda-benda yang berlaku di dalam courtroom ni lah yang memberi energy kepada filem ni, sebab filem ni hanya berlaku di satu tempat. Dia tidak
pergi ke tempat mana-mana, tak ada. Dia hanya berlaku dalam courtroom. Adalah beberapa scene dia berlaku di dalam bilik, tempat dia bangun sembang-sembang apa semua tu. Itu tak penting sangat. Yang dalam yang penting ialah dalam courtroom tu. So bila courtroom ni, insiden dalam courtroom ni, dalam perbicaraan ni, menjadi unexpected. Dia berlaku yang macam sesuatu yang di luar jangkaan kita. So benda-benda tu yang menjadikan The Trial of Chicago 7 ni sesuatu yang memang sangat-sangat best. Aku boleh katakan yang punya drama dalam courtroom ni sangat-sangat intense. Ada kadang-kadang kala tu melucukan, okay, dan kadang-kadang kala boleh membawa kita berfikir lah, especially pada waktu akhir tu, di mana watak ni dia baca nama askar-askar muda yang terkorban di Vietnam tu. Kita tahu yang sebenarnya the power of people tu sebenarnya lebih berkuasa, kan? Tapi kita tahulah nasib dia macam mana. So aku lebih recommend The Trial of Chicago 7 ni kalau siapa yang memang nak tahulah pasal kejadian yang memang betul-betul agak-agak macam boleh mempersoalkan credibility kerajaan Amerika ketika itu. Okay. Dan juga filem-filem yang boleh dikatakan sebagai antara courtroom drama yang bagus lah daripada lakonan Sacha Baron Cohen dan juga Joseph Gordon-Levitt ni. Okay, so itu sahajalah. Kalau nak tonton filem ni ada dekat Netflix, boleh tonton. Kalau kata nak tengok filem ni ada action, tak ada action sangat pun. Babak-babak rusuhan pun simple sahaja, tidak ada sesuatu yang gah lah. Kalau nak expect babak-babak yang macam tu terlalu banyak, tak ada. Okay, sebab kita macam aku cakap tadi, filem ni ialah filem courtroom drama. Okay, so itu sahajalah. Boleh layan filem ni di Netflix. Kita jumpa lagi dalam review akan datang. Assalamualaikum.